Okay, testing. 1, 2, 3. Suara boleh dengar? Kalau boleh dengar, reply chat. Okay, so sebelum saya start, saya beritahu cara untuk subscribe membership. Okay, so membership ni kalau nak join tu, tuan pergi dekat ni, Mr. Blue Effect ni, search je. Lepas tu tekan je join. Lepas dah tekan join, dia ada sini lah. Terus tekan join nanti dia akan beritahu cara payment. So payment tuan-tuan akan bayar dekat YouTube. So tuan-tuan kena deal dengan dia lah. Lepas dah subscribe tu, tuan-tuan boleh pergi ke sini lah, members only. So kat sini tuan boleh tengok forecast yang saya buat dan video-video soalan-soalan apa-apa yang saya akan upload. Okay. Okay, so sekarang kita mula dengan New Zealand USD. Ini soalan-soalan sebenarnya saya tak buat siang sangat, tapi sebab saya tengok ada PM New Zealand USD ramai kena lipat. Okay, so sebelum tu dengar chat. Dengar suara, tolong reply. Okay. So saya teruskan. Okay, New Zealand USD. Saya tukar skrin. Okay, skrin nampak skrin. Okay, skrin nampak. So New Zealand USD, soalan yang saya dapat ramai orang cakap kenapa H4 dekat H4 tak jadi, daily tak jadi. Okay, so saya tengok balik soalan tu. Pada price 72101 dia sell. Ni yang dah join coaching saya ni, dia sell sini. Okay, kenapa dia tak jadi kat sini? So soalannya kat sini, yang mana yang tak jadi tu? Sebab ni memang arah kukuh. Ada tak dia buat arah kukuh yang matikan New Zealand ni untuk naik? So tak ada. So masih valid lagi ni. Sebab tu kalau nak entry tu, tuan-tuan entry kat sini yang pisang lah. Kalau terus tembak sebab dia tiba-tiba naik macam ni. Sekarang dia dah arah kukuh buy. So ini yang risiko yang tinggi. Bila risiko yang tinggi sini, kita bila dah belajar dalam video coaching saya, kita akan tunggu dan settle-settle yang confirm. So kena biarkan arah kukuh ni mati dulu. Sekarang ni arah kukuh ni tak mati. Dia boleh naik, dia buat arah kukuh balik yang melawan yang ni. Okay. Ramai orang New Zealand USD ni dia tunggu nak sell. Tapi kita kena tengok monthly. Dia anti buy kat sini. Dia kat anti buy. So kalau dia anti buy ni dia boleh naik. Dia boleh naik lah. Mana-mana dia nak langgar, dia boleh langgar. Sini boleh atau lagi teruk sini lah siapa yang sell sini. Sebab tu kalau nak tunggu, kena tunggu daily punya H4 punya apa? H4 punya arah kukuh kena mati. Sekarang ni nampak ni. Ni arah kukuh buy. So ni dia anti buy. Dia anti buy. Momentum dia anti. Cuma confirmation dia lagi awal dekat sini lah. Yang beritahu yang confirm. Siapa yang tembak sini boleh tembak. Ni confirm dia kat sini. So ini buy. So daily pula macam ni. Kalau dia buat MHB kat sini, okay, dia nak pull back pun dia akan pull back ke sini lah. Kat MACD. Sama ada kat MACD ataupun sebab MACD tu pun adalah MA5 low ni. So memang secara basic ni dia akan langgar MA5. Lepas ada arah kukuh, ada re-entry. Macam ni, arah kukuh dia akan langgar MA5, dia akan turun. So janganlah pisang pula kat sini. Kenapa dia turun? Yang tuan-tuan entry kat tengah-tengah tu, itu problem dia. Kenapa entry kat tengah? Orang entry kat MA5. Dekat-dekat sebelum gerak market tu. Dekat MACD. Ni MACD jauh lah. Lepas tu tuan entry kat sini. Pisang lah. Itu yang keliru, kejap bawah, kejap atas. Sebab masuk tengah. Sepatutnya masuk sebelum gerak tu. Bila ada signal tu. So macam ni, kalau nak selamat, tuan-tuan boleh, kalau nak terus masuk, risiko float dia dalam 80 pip. So tuan boleh tahan, tak boleh tahan 80 pip. Tapi yang saya eloknya tunggu sini lah. Sebab weekly ni cakap nak arah kukuh buy. Okay, so daily ni dia tengah-tengah. So kita sepatutnya tunggu kat MACD ataupun lepas ada arah kukuh yang baru ke baru entry. So kat sini tengok H4. Dia buat arah kukuh sell. So tanda dia nak pullback tu tinggi ni.
nak pull back. Okay, nak pull back. So kat H4 ni Arauco sell. Nampak? Dah start apa? Dah start reject ni. Tapi sebelum dia nak betul-betul reject confirm, H1 ni kena mati ni Arauco ni. Sekarang dia mati tak? Itu yang tuan-tuan yang lagi. Oh, okay, cantik ni. Nampak dia macam nak reject ni. Sell. Sekali tiba, dia naik buat Arauco buy. Sebab apa? H1 ni tak mati. Ni yang perasaan tak sabar tu. Tak boleh tahan kat sini. Tapi kalau tuan-tuan dah main bursa ke, sabar tu memang makanan lah. Cakap nak tunggu ni lah, tak ada hal lah. Okay. So macam ni, Arauco buy. So ni, kalau tengah orang dia sell sini. Ada yang orang akan buy sini sebab Arauco buy. So kalau tuan Arauco buy sini, entry, macam mana nak close? Kat loss. Bila ada Arauco sell, baru kat loss. Sekarang nak masuk buy. Suka hati lah. Sebab apa? Tengok daily, weekly, buy. Takut terlepas peluang. So tapi H1 ni, kalau kita kat loss awal, contoh kita dah buy sekarang ni, kalau dia buat Arauco sell, kita kat loss dalam 9 pip. Nak macam mana? Tak rasa. Yang pergi full margin tu memang pisang lah. So siapa yang full margin tu maksud dia terlalu yakin lah. Patutnya kena percaya account. Okay, so sekarang ni yang cantik kat sini. Arauco ni mati. So ni BB ni dah tahu lah. Ni kalau dia turun kat M5 low ni untuk pullback yang H4 ni, cantik lah. Tapi kalau nak ikutkan dia buat dominant ni, kita tunggu dia close, tengok hari ni apa jadi kat sini. Adakah H4 ni pecah M50 ni? Nanti dia merapat je ni. Yang ni pun merapat. Sekali ada momentum satu, pecah. So kita dah boleh tarik Fibo lah. Kalau dia pecah situ lah. So kita tahu kat TP1 ke TP2 ke mana dia nak pull back ni. Untuk weekly punya re-entry sini. Itu dalam video coaching saya ada ajar. Nanti fokus ni nanti New Zealand USD minggu depan Isnin saya akan masuk dalam membership punya video. Okay. So kalau kita tengok isteri nampak ni. Dia pecah. Ni dia ulang-ulang ni. Dia pecah sini. Tengok, orang ingat dia reject. Sekali pecah. Waktu tak nak cut loss. Nangis lah. Dia tak, betul sampai sini dia masuk apa? Dia masuk buy pula. Nampak Arauco buy. Okay, dia lagi tambah lagi. Itu memang biasa tu yang terjadi. Okay, ni dia pecah sini. Apa ada kat daily. Dia nak pecah dominant. 1, 2. Dia dah main 1, 2 dah candle kedua. So ni lagi dah dekat kawasan MHB. 1, 2. So 1, 2, yang 3 ni decision dia nak pergi mana. Di sini ke, nak pecah sini ke, nak pecah bawah ke. Kalau pecah bawah kita tahu dia nak pull back, nak pergi sini. Kalau pergi atas pun kita tahu dia nak pergi mana, untuk BB. Kadang dia terus naik. Kalau dia terus naik, dia buat momentum, ada anti momentum buy. Tapi tu lah, my weekly bengkak lah sikit. Nak tunggu. Seloknya H4, H1 ni, kalau intraday H4, H1 ni, boleh masuk kat sini lah. Sini Arauco sell. Kalau dia buat Arauco buy ni, memang dia ikut buy punya ni lah signal. Sekarang ni dia Arauco sell. BB sebab dia dah banyak kali Arauco sell tak edit. Arauco sell tiba tak edit. Ni sekarang. Kemungkinan dia pullback sangat tinggi. Sebab tu kita kena tarik Fibo tu. Ada orang yang tarik Fibo dia terus tembak ke. Kat kawasan tu. Itu risiko juga lah. Saya dah beritahu Fibo ni untuk apa? Untuk complete cycle semua. Untuk ujung-ujung trend. Bukannya untuk entry. Entry kita perlu base pada BMA. Okay. Ni kawasan ni nampak ni. Dia boleh naik sampai sini. Kita dah boleh tipis cukup ni lah. Kalau baru nak masuk. Kawasan-kawasan ni lah risiko. Dia boleh tendang. Kalau ikut ni tak ada dominan dia pecah. So ini lah CP1 dia. Kawasan CP1 pullback buat. So nak momentum tu risiko sikit lah. Kecuali dia momentum yang pecah CP1 dia boleh pergi sini. So itu yang kita kena tengok kan. Tapi ni kalau ni nampak memang buy. Kalau secara keseluruhan je dia tak ada langsung sell.
So itu yang tuan-tuan kena ikut SOP sebenarnya. Dalam video coaching saya memang saya ajar SOP betul-betulnya. Okay. So ada pair lain nak recap. Next pair. Siapa yang kena lipat ya? GU. Okay, GU. GU. Okay, GU. S4 ada kena si Arococell. Okay, haus pula. Okay, GU Arococell. Okay, betul. Arococell tak mati lagi. Yang ni Arococell ni hidup lagi. Ni hidup lagi ni. Ni re-entry. Dia tak mati lagi. So ini hidup lagi. Entry kat sini. Dalam video basic saya aja upload free tu tuan-tuan boleh tengok ulang-ulang video 1 sampai video 6 sekarang. Tengok je ulang-ulang. Nanti saya akan upload lagi video. Ada 19 video. Okay, so ni Aroko ni hidup lagi. So daily ni yang keliru dia ni lah. Nampak ni keliru dia. Ni dia main kat sini. Weekly punya sini sangat strong. Nampak ni. Tengok keadaan BB dia macam mana. Cuy. Okay, nampak ni. Dah sudah tiba masa dia untuk pull back. So ada naik berapa lama lah? 1, 2, 3, 4, 5 bulan naik. Fikir logik. Kalau dah naik lama, takkan tak nak pull back? Mesti lah nak pull back. Mesti ada institusi take profit tu. So ini kita boleh sell lah kat sini. Kita sell lagi awal dekat H4 ni. Kat sini. Tapi kena ingat, ni dia dah sell, tak mati lagi. Tapi katakanlah, andai kata tiba dah ada Aroko buy kat sini, kita kena cut loss, kita check buy. Okay, sebab ini momentum ni buy ni on lagi. Dia masih on. Kita kena, dia masih on lagi. Tapi H4 cakap sell. Sini, pecah 50 lagi. So ni nak sell, boleh sell. Cuma bila ada Aroko, itu je cara dia. Itu je dia punya, apa? Dia punya SOP dia. Nak sell, sekali sell. Sebab signal dah cakap sell, kita ikut teknik kan. Teknik cakap sell, kita nak buat macam mana? Kita bukannya buat kajian sign ke apa. Kita tengok apa yang kita nampak. So dah cakap sell lah. So sebab tu kita kena ada SOP. Macam mana nak cut loss? Macam mana nak ni? Itulah. Kita boleh sell sini. Tapi dia lagi baik sini lah. Tapi takut tak dapat kan. Kalau langgar sini lagi baik. So kalau dia buat Aroko pun float berapa dan 10 pip tu. Dia yang masalah je money management. Tuan-tuan punya management tak hati jaga. Tak jumpa lagi formula. Tuan-tuan kena cari formula sendiri yang berkaitan dengan emosi sendiri. Formula yang banyak mana boleh loss tu sebenarnya tak ada teknik. Tuan kena kaji sendiri teknik money management. Kena tulis kat kertas. Kalau ini float ni berapa boleh tahan emosi. Itu tuan-tuan kena kaji. Sebab itu tak ada teknik yang ajar money management lah. Jangan ikut money management orang, cara orang. Sebab kalau cara orang nanti emosi orang lain-lain. Tuan kena cari formula sendiri dalam MM. Dalam video coaching saya ada share saya punya MM lah. Tapi ramai juga ikut. Mungkin bagus juga. Mungkin kena saya. So GU ni kita cari sell lah kawasan ni. Kita cari sell tu. Tapi daily buy. Jangan lupa. Dia momentum buy. Kita cari sell sebab H4. Cari sell. So H1 ni kalau dia buat Aroko buy ni kat sini, dia reject sini. Tapi dia double bottom sini banyak kemungkinan dia nak naik. Lepas tu dia buat Aroko sell balik, tinggi sebab dia ada pattern dia nanti. Baru dia turun. So sebab tu saya cakap tunggu kat sini. Kalau tuan-tuan dah sell kat sini, bila dah layer, tiba dia naik sampai sini, cut loss. Sekali jadi macam ni, reject ni. Kan dah pisang tu. Sebab tu saya cakap tunggu candle close. Bilang kat sini awak Aroko sell. Sekali tembak sini, tembak sini, apa jadi ni? Tak turun. Lepas tu sekali cut loss terus. Tengok candle close. Oh tak close lah. So tak payah cut loss. Okay, cantik. Macam tu. Okay. So macam tu. Okay, so yang terakhir EJ daripada FX. Apa soalan dia?
yang trader bursa boleh bagi pair counter apa nak bursa, boleh beritahu. EJ nampak ni. Ada kuku buy. Terus terbang. Sekarang kita takut sini. Dia ada apa? Ada MHB ada dominan. Sebab tu bila ada rokok pada masa sama dia menata, kita boleh balik ingat sini. Sebab apa? Sebab ada kuku sell ni kemungkinan boleh jadi sebab dia nak pull back. Sebab tu kita tengok H4 ni, daily ni kat sini. Kalau entry terus nampak macam ni memang risiko lah. So kita tengok H4. Ada tak rokok sell? Tak ada. So buat apa nak sell? So H4 pula adalah GPS yang terbaik. So ni anti buy, so buy lah tu. Kat sini. Sebab ni ada rokok sell, jadi ada rokok buy. Ada tak rokok sell? Tak ada. So tu pas naik. Lepas tu bila dah entry tu, kita akan kalau bila ada rokok je. Selagi tak ada, hold lalu tahan. Tahan tengok. Reward dia tinggi. Tengok. So rugi lah siapa yang hold. Okay. So kita tengok bursa jap. Okay, bursa Malaysia. Kita tengok baru tutup. Counter baru tutup. Peacock. Okay, Peacock ni entry buy yang nice kat sini. Sebab ni mendata. So boleh beli lah ni Peacock ni. Oi, saya tak boleh beritahu. Buy call, sell call. Okay, so ini trading idea. Boleh dari segi BBMA nampak macam ni yang data arah kuku ni cantik. Okay. Asia di kawasan sini dia arah kuku buy monthly tak ada lagi. Ni counter ni minyak sawit. Belesto pecah ni nampak. Pecah ni. MIB dia tak touch lagi. Okay. Ada pullback kat sini. Ni kalau dia buat arah kuku buy ni sampai raya haji lah ni kita boleh hold. Kalau daily ni buat arah kuku buy. Okay, Peacock cantik lah. Peacock antara cantik. Sense of. Nampak sense of. Sampai 423 dia terus habis. Sebab apa? Tengok arah kuku, pecah middle flow, Fibo dah tarik. So ini kita layan lah. Cari counter macam ni. Layan. Sini layan, sini. Sini lari. Okay, ni counter teknologi. So untuk bursa ini kita tengok okay jatuh lah. Dia jatuh agak lah untuk hari ni. Untuk pullback. Nampak ni. So counter-counter yang naik, counter yang Belesto yang ramai orang bercakap-cakap untuk energy. So ini ada counter dia. Adakah betul dia nak naik? Ni arah kuku buy dah ada. Arah kuku buy dah ada. Kemungkinan dia nak naik tinggi. Mungkin ambil masa sebulan lagi. Okay. Mungkin dia reject M50 ni. Tapi ni bila dia buat arah kuku ni, counter energy ni memang terbang lah. Sekarang ni problem dia kat daily ni. Daily ni dia nak turun sini tinggi lah. Dia tak ada arah kuku buy lagi. Okay. So itu je penerangan saya recap tentang New Zealand USD. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh beritahu. Dan jangan lupa untuk ambil forecast mingguan saya dekat Mr. Bully FX sini. Okay, tuan-tuan boleh tekan nama saya, tekan je join atau become member. Nanti saya akan masuk setiap minggu, seminggu sekali forecast untuk mingguan. So tuan boleh request lah. Nanti saya dekat komen-komen community ni boleh request nak pair apa ni. Ataupun dekat video ni next minggu depannya pair pun boleh juga komen kat sini. Okay. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berbuka.